Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas hidayah dan taufiknya dapat kita bertemu pada pagi ini, pagi Jumaat yang mulia, dan dalam majlis ini insya-Allah kita akan membincangkan satu buku yang sangat menarik dalam memperkenalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk Al-Yawmun Nabawi. Al-Yawmun Nabawi Barnamijul Yawm Barnamijul Yawm Al-Kamil fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yawmun Nabawi, seharian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu program harian Nabi sempurna pada kehidupan Nabi dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, minta maaf saya ambil masa sedikit untuk downloadkan buku online. Bukan download, untuk paparkan buku ayat. Ya, tadi terlupa buka siap-siap. Buku ni boleh dapati secara online. Saya sendiri, buku ni ada di bawah kotak timbunan, di kotak yang bawah. Jadi saya pun malam petang pergi photostat yang printkan semua dah. Malas nak angkat kotak. Okey. Ni dah buku yang bertajuk Al-Yawmun Nabawi karangan Dr. Abdul Wahab bin Nasir At-Tariri hafizahullah. Beliau masih hidup, dan di YouTube tuan-tuan boleh tengok penulis sendiri ada program Al-Yawmun Nabawi di TV yang beliau sendiri membacakan isi kandungan kitab yang beliau karang. Dan juga ada banyak ada yang buat rekasan 13 minit je dengan buat perteminda dan sebagainya. Itu tapi semua dalam bahasa Arab. Semua dalam bahasa Arab. Cuma untuk faham buku secara umum sangat baik. Cuma secara detailnya memang sangat ringkas lah, sangat ringkas. Okey, buku insya-Allah hari ini atas permintaan bersempena dengan Maulidul Rasul, mana bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perkara yang perlu kita ingatkan bahawa alert terhadap masa satu tuntutan agama. Kita tahu suatu bila kita masuk ni berapa bulan hijrah, hari ke berapa, sebab kita dituntut untuk beribadah mengikut tarikh-tarikh ini. Tarikh tertentu 13, 14, 15 hari untuk kita berpuasa dan sebagainya. Jadi orang Islam dituntut untuk sentiasa alert dengan masa. Terutamanya berkaitan dengan tarikh hijrah. Kerana mengetahui tarikh hijrah itu artinya dia mengetahui sebahagian daripada urusan agamanya. Agama Islam, tarikh dalam Islam ini bergantung kepada tarikh yang ada pada tarikh hijrah. Saya mohon maaf bagi masa saya sikit. Ada seorang minta link, saya lupa berikan. Baru teringat sekarang. Okey. Jadi alert terhadap masa satu perkara yang dituntut dalam agama. Kita tahu bila kita sekarang berada di hari berapa hijrah. Sebab itulah kalau kita selalu uji, saya sendiri selalu berlaku bila saya uji hari apa hijrah. Kalau hari dunia kita tahu sebab kita banyak ikat
dengan urusan dunia kita dengan kalender Masihi. Tak salah, urusan dunia sesuai untuk diikat dengan kalender Masihi sebab dia tetap kekal dan tidak melibatkan apa-apa. Tapi kalender agama, kalender syarak terikat dengan qamari. Sehingga kita boleh, kalau berkaitan Ramadan, kita pernah puasa Ramadan pada bulan musim panas, kadang-kadang kita puasa Ramadan pada musim sejuk, kadang-kadang Allah SWT jadikan perintah Allah Ta'ala ada hikmah di sebaliknya. Jadi alert dengan masa suatu perkara yang dituntut, suara yang dituntut. Dan sebetulnya kuliah kita, walaupun pada asalnya kita kuliah tadabbur, dan apabila diminta untuk kita syarah dan bincangkan buku berkaitan dengan sunnah Nabi bersebut dengan bulan kelahiran Nabi SAW, adalah suatu perkara tidak menyalahi sunnah Nabi SAW. Malah di Masjid Nabawi sendiri kita tahu bahawa sampai bulan Maulid saja syekh-syekh ramai masyayikh yang akan mensyarahkan tentang sirah Nabi SAW. Namun perbincangan yang berlaku adalah adakah tarikh itu tarikh yang diagungkan seperti suatu perayaan yang khas yang dijadikan sebagai ibadah. Itu yang ulama tidak menganjurkannya atau berlaku khilaf di kalangan ulama mutakhirin. Dari segi ulama-ulama Islam mereka awal tak ada khilaf lah. Sebab apa? Sebab pada zaman Nabi tidak adanya sebarang sambutan, zaman sahabat tak ada, tabi'in sampailah pada tahun 500 Hijriah lebih barulah bermulanya golongan kerajaan Syiah Fatimiyah start memulakan perkara ini sebagainya, sehingga kemudian mempengaruhi kerana mereka mempunyai pemerintahan Khalifah Fatimiyah ketika itu, akhirnya mempengaruhi sebahagian daripada orang awam. Kemudian peristiwa ini berulang ketika Salahuddin Al-Ayyubi bersama dengan mengadakan sebahagian pada majlis untuk meningkatkan semangat tentera-tenteranya sebagainya dengan tujuan tertentu. Sampai sekarang sambut Maulid Nabi bukan bersebab lagi, memang orang sambut Maulid Nabi setiap tahun dah. Tapi pada dahulunya, zaman dulu mereka bincangkan tentang Maulid Rasul, kelahiran Nabi sebagainya untuk dengan ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau mana bukan kerana sambutan tapi kerana ingin dengan maksud tujuan tertentu. Apabila disebutkan yang ulama bincangkan masalah yang menjadi khilaf bukan pada bacaan Al-Quran, bukan pada kebaikan-kebaikan atau majlis-majlis ilmu yang bincangkan tentang sirah Nabi SAW. Yang ulama khilaf, yang ulama tegaskan bukan khilaf, masalah sebenarnya semua sepakat benda ini bukan tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Cuma adakah boleh atau tidak, yang ulama jadi pertikaian dalam masyarakat adalah boleh atau tidak tarikh ini dijadikan sebagai tarikh untuk sebagai tarikh yang khusus disambut sebagai dengan ibadah tertentu. Sebab itulah pandangan yang rajih dalam masalah ini, tiap-tiap tarikh yang diagungkan dalam syarak, tiap-tiap tarikh diagungkan agama perlu ada dalil. Contohnya kalau kata 10 Zulhijjah perlu ada dalil 10 Hijjah. Kalau kata hari Jumaat lebih baik penghulu hari perlu ada dalil. Dikatakan hari Isnin lebih baik pada hari yang lain untuk puasa, dan hari Khamis perlu ada dalil. Kita tak boleh tetapkan satu tarikh itu lebih mulia daripada hari yang lain kerana ketetapan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Namun alert dan mengetahui, menyedari tentang bulan ni apakah peristiwa yang berlaku. Contoh pada bulan Muharram kita cerita tentang hijrah Nabi sallallahu Muharram bukan hijrah. Hijrah pun berlaku pada Rabiul Awal. Sebab tu sepatutnya kalau tajuk ni hijrah pun kena Rabiul Awal, sebab hijrah bermula di Safar. Akhir bulan Safar Nabi sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Masuk ke Madinah daripada Quba masuk Madinah pada 12 Rabiul Awal. Tarikh kelahiran Nabi pun kat situ, kewafatan Nabi pun kat situ. Banyak peristiwa. Jadi kita alert dengan masa dan peristiwa ini satu perkara yang baik, tidaklah satu perkara yang dicela. Namun apabila kita menetapkan satu peristiwa itu sebagai peristiwa yang tarikh sebagai menetapkan bahawa tarikh itu lebih mulia daripada tarikh yang lain dalam bab ibadah, artinya kita telah mengambil tugas atau hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam mentashri', dalam menetapkan syariat. Di situ jadi perbincangan, dan perbezaan pandangan yang berlakulah. Ada orang yang ada yang tegas tak boleh langsung, ada yang pelbagai pendirian yang kita tahu dalam masyarakat. Diharapkan perkara ini perkara yang penting untuk kita hayati, namun bertolak ansur dalam beberapa perkara itu sangat penting demi untuk
kelangsungan dakwah. Kadang-kadang kita bergaduh bab macam ni sampai bab lebih penting daripada ni yang kita lupakan sampai bergaduh dan pecah, itu perkara tidak baik. Jadi perkara begini perlu dipani dengan ilmu. Tengok sejarah, tengok balik. Kalau orang siapa sahaja yang ingin melakukan satu perkara berkaitan dengan agama, dia perlu tengok kepada dalil. Okey, hari ni kita buka buku ni. Kita baca bincangkan buku Al-Yawmun Nabawi. Al-Yawm artinya hari, seharian. An-Nabawi yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu aktiviti harian Nabi SAW. Kita terus buka, saya tengok, saya baca yang dalam di sini insya-Allah, dalam internet, dalam PDF. Keluar ke PDF pada tuan-tuan? Keluar insya-Allah. Di saya dia keluar terbalik ya, saya nak cuba macam mana nak baca tu. Macam mana ni? Okey. Muqaddimah. Saya baca ringkaslah muqaddimah. Qala al-muallif hafizahullah. Al-muallif, pengarang hafizahullah, berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah dia tu. Fi Madinatin Nakhil, di Madinah kurma, di bandar kurma. Di Madinah saja yang ada kurma, yang banyak kurma di tanah Arab, dalam jazirah Arab. Di sinilah tempat Nabi SAW sampailah, minta maaf, saya rasa mukadimah untuk buku ni tuan-tuan boleh baca kemudian. Saya tengok, saya masuk pada mukadimah, tu mukadimah penulis. Kemudian ni ni kita masuk ni. Terus masuk kepada tajuk Anwarul Fajri. Tajuk pertama yang Syekh berikan dalam buku beliau ni, Anwarul Fajri, cahaya waktu fajar. Okey, saya baca secara ringkas. Cahaya waktu fajar yang memecahkan kegelapan malam. Bahasa saya terjemahkan terus. Kalau ada teks yang perlu saya terjemahkan bahasa Arab, saya akan baca. Kalau tak, saya tengok bahasa Arab, saya terus terjemahkan dalam bahasa Melayu. Okey, insya-Allah, demi untuk cepatkan masa. Cahaya waktu fajar yang memecahkan kegelapan malam dan suara Bilal yang memecahkan kesunyian Madinah Munawwarah. Nabi SAW ketika itu sedang tidur untuk memberikan kerehatan badan baginda SAW yang bangun sepanjang malam. Itu Nabi SAW bangun sepanjang malam. Kita akan baca nanti di akhir kitab. Macam mana Nabi bangun pada pertengahan malam, sebelumnya sedikit atau selepasnya sedikit. Dan Nabi SAW akan mengambil waktu rehat, akan berehat sedikit sebelum waktu fajar. Tapi ada cara-caranya akan dibincangkan nanti. Dan apabila Bilal radhiyallahu anhu bangun, dan apabila Bilal radhiyallahu anhu membangunkan Nabi SAW itu dengan azannya, perkara pertama yang Nabi SAW lakukan adalah Nabi bersiwak. Nabi akan bersiwak. Sebab kita baca nanti di akhir buku, sebelum Nabi tidur, Nabi letakkan siwak di sebelah bantal baginda SAW. Perkara pertama Nabi bangun sahaja, Nabi siwak, Nabi bersiwak. Kemudian Nabi baca thumma yaqul, kemudian Nabi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas ia mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Ini doa bangun tidur. Pertama, kita kenal sunnah Nabi SAW, siwak dan kita ambil sunnah. Tapi Syekh memperkenalkan sunnah dengan bentuk berjadual. Jadi, dalam seharian kita, pertama sekali adalah siwak. Siwak ini adakah siwak semestinya dengan kayu siwak? Adakah semestinya ataupun boleh gantikan yang lain? Ulama mengatakan bahawa illah untuk siwak adalah kebersihan. Itu bersihkan mulut kita. Sama ada dengan berus gigi, sama ada dengan kayu siwak, sama ada dengan perantaraan yang lain. Orang yang membersihkan mulutnya ketika bangun tidur telah mendapat sunnah Nabi SAW. Namun kalau digabungkan, artinya dia gosok gigi, kemudian digabungkan lagi dengan kayu siwak, itu lebih aula, lebih afdal, iaitu masih lagi menggunakan wasilah atau cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kajian sekalipun menunjukkan bahawa kayu siwak ini mempunyai kelebihan yang tidak terdapat pada kayu-kayu yang lain. Wallahu alam, itu kita
kembalikan kepada ulama sains, pada ahli sains sekiranya ia tepat, betul. Kalau tidak, kita ambil pada kaedah asal. Siwak adalah alat untuk kayu Arab yang digunakan oleh Nabi SAW, adalah alat untuk yang digunakan pada zaman Nabi untuk membersihkan gigi dan mulut seseorang. Okey, jadi sunnah pertama Nabi SAW, Nabi bangun, Nabi bersiwak. Selepas Nabi bersiwak, Nabi baca doa bangun tidur. Dan untuk pengetahuan semua, buku ini Syekh tidak menyebutkan semua doa. Syekh akan pilih salah satu doa yang paling penting. Sebab tu kalau kita tengok ni, kata doa tidur kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nanti kalau kita buka buku doa yang Nabi buat, ada lagi doa-doa yang lain. Yang tu kita sendiri. Tapi Syekh kerana nak ringkaskan buku ni nak buat bentuk jadual, Syekh hanya pilih doa-doa yang paling penting pada pandangan beliau untuk diamalkan, untuk mengetahui jadual harian Nabi SAW. Jadi pertama sekali Nabi bersiwak. Selepas bersiwak, Nabi baca doa bangun tidur. Kemudian Nabi SAW jawab azan Bilal. Kemudian Nabi menjawab suara muazzin Bilal. Apabila muazzin berkata Allahu Akbar, Nabi jawab Allahu Akbar. Bila Bilal menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi sebut asyhadu an la ilaha illallah. Bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dengan perkataan wa ana itu untuk Nabi SAW. Itu aku juga bersaksi dengan kesaksian yang sama. Dengan setengah riwayat Nabi sebut dengan penuh asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua kaedah. Untuk Nabi kata bila kata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi kata wa ana, aku pun bersaksi dengan saksi yang sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi kata wa ana, aku pun saksikan yang sama. Ini sebagai berlafaz. Dan lafaz yang paling sempurna yang disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kata bila muadzin baca apa sekalipun, kamu sebut seperti dia sebut, termasuk asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau orang sebut wa ana juga, orang kata dan aku juga, mana wa ana pun menepati sunnah Nabi SAW. Wa idza qala hayya 'alas salah, dan bila muadzin kata marilah solat, Nabi baca la haula wala quwwata illa billah. Berkaitan dengan amalan, kita tak kata na'am ataupun kita kata ni, kita jawab la haula wala quwwata illa billah, kerana inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan bincangkan nanti. Kenapa ketika ibadah kita tak disebahkan bahawa aku yang buat. Sebenarnya apa yang kita buat dengan taufik kepada Allah. Kenapa datang kuliah mula-mula sekali semua ustaz kata pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Sebab Allah yang berikan hidayah kepada kita, Allah yang bimbing kita, Allah yang berikan keizinan kepada kita untuk melakukan amal ibadat. Sebab tu ketika solat kita nak pergi sembahyang sekalipun, kita dalam saf sekalipun, bila dengar orang baca hayya 'alas salah, kita tak kata na'am, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Akan kita bincangkan lagi nanti insya-Allah dalam membincangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in insya-Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bila muazzin kata hayya 'alal falah, Nabi pun jawab la haula wala quwwata illa billah. Bila muazzin sebut Allahu akbar, Nabi pun jawab Allahu akbar. Wa idza qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Sebelum saya pergi lebih jauh, kesa yang saya tunjuk ni, anak panah ni nampak ke tuan? Yang saya pegang. Nampak. Kalau nampak saya tunjuk, ikut pada saya baca Quran, saya akan tunjuk masa tu insya-Allah. Kemudian Nabi SAW bangun, dan sekiranya perlu kepada mandi, Nabi mandi, dan sekiranya Nabi perlu pada wuduk, Nabi wuduk. Kadang-kadang bangun tidur, ada ketikanya Nabi SAW bangun dalam keadaan perlu pada wuduk. Ada ketikanya perlu pada mandi. Sama ada mandi yang biasa ataupun mandi wajib. Itu juga pernah berlaku. Jadi azan ni bila waktu kita tengok jarak antara waktu solat subuh ni, selalu kita jumpa kat masjid kita terlalu ekspres, sehingga selalu menyalahkan kalau ada orang kata kenapa azan baru bangun, tak qiyamul lail ke? Tak semestinya orang yang bangun ketika waktu subuh itu dia tak bangun qiyamul lail. Tak semestinya. Ada orang yang dia qiyam pada waktu awal atau tengah malam kemudian dia berehat. Jadi waktu ada orang yang badan kita kadang-kadang terlelap ketika itu. Jadi bila dengar azan, ada masa untuk orang pergi gosok gigi,
Inilah kadar yang ulama, sebab itulah di Madinah Munawwarah akan dipanjangkan. Kita tahu bahawa di bukan Madinah sahaja, di negara-negara Arab hampir keseluruhannya dipanjangkan waktu subuh. Kenapa? Berdasarkan kepada sunnah tadi, iaitu seorang tu bila dengar azan, dia sempat untuk gosok gigi, sempat untuk mandi dengan ringkas, bukan mandi yang lama, mandi ringkas atau wudu. Kemudian sempat ahli qaryah, iaitu orang yang dengar azan, untuk hadir ke masjid. Itulah kadar waktu kita berikan tempoh antara azan dengan iqamah yang dibincangkan dalam kitab fiqh. Jadi kita tak boleh gunakan alasan, takkan tak boleh siap sebelum sebagainya. Itu je. Siap sebelum satu ibadah, namun ada hajat yang jadual sebenar adalah kita perlu lihat kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ini juga penting untuk orang masjid. Penting untuk orang masjid tahu tentang perkara ini. Selalu berlaku. Saya ada satu masjid di sini, ada masjid yang tercepat, ada masjid yang lambat. Jadi kadang-kadang kalau tak sempat, kita pergi ke masjid yang agak lambat sikit lah. Tapi kita nak tahu jarak yang sesuai. Nabi SAW bila Nabi bangun, Nabi dah jawab azan, Nabi akan bangun tunaikan hajatnya, sama ada mandi atau berwudu. Kemudian kadang-kadang Nabi pergi ke masjid, rubbama qama ila solah min ghairi wudu. Nabi tak wudu. Dan ini tolong tuliskan kat nota. Khususiyah Nabi SAW. Ini siapa baca buku ni kena buat nota khususiyah. Khususiyah artinya apa? Hukum ini khas untuk Nabi SAW. Adakah Nabi tak wajib berwuduk? Tak. Tapi Nabi SAW, Nabi menerangkan, dalam ini ada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika Ibn Abbas cerita bahawa beliau pernah tidur di makcik beliau, iaitu Maimunah. Maimunah ni makcik pada Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas, anak saudara pada Maimunah, isteri Nabi SAW. Jadi pada suatu ketika, kata Ibn Abbas, Nabi bangun sembahyang 11 rakaat, 13 rakaat, aku sembahyang di belakangnya, aku sembahyang di sebelah kirinya. Kemudian Nabi palingkan ke sebelah kanan. Aku solat bersamanya dengan solat yang lama. Kemudian sehinggalah hadis tu cerita tentang Nabi berehat, Nabi tidur sehingga aku mendengar suara nafasnya. Nafak ni maksud suara Nabi bila Nabi tidur, bukan dengkur yang bunyi suara, tak, yang bunyi nafas tidur. Hanya orang Nabi bila tidur memang bunyi nafasnya. Kemudian Nabi bangun. Nabi terus tunaikan solat tanpa wudu. Ini Ibn Abbas kata, tanpa Nabi pergi cari wudu dulu. Sedangkan tadi Ibn Abbas kata memang Nabi tidur. Jadi adakah tidur tidak membatalkan wudu? Tidak. Rajihnya tidur membatalkan wudu, sekian tidur itu tidur yang sebenar, bukan tidur yang terlelap sebentar. Kalau tidur yang betul, naumul gharib, tidur yang betul-betul tidur itu membatalkan wudu. Tidur yang ringan tidak batalkan wudu. Tidur sedikit kalau kita pegang pen, terlelap jatuh, mana kita terlelap je, tak pen jatuh di tangan kita sedar. Kita pegang handset, jatuh kita sedar. Artinya tidur yang ringan. Tapi kalau tidur sampai orang sepak pun tak sedar, tidur betul lah tu. Mana orang panggil pun tak dengar, itu tidur betul. Tidur betul batalkan wudu. Tapi kenapa Nabi SAW tak batal wudu? Ini nama khususiyah. Sebab Nabi beritahu, Nabi beritahu, tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Untuk semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul, mata mereka tidur, hati tak tidur. Ilahnya apa? Kata Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi berkata, ilahnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ketika tidur mereka sendiri pun diturunkan wahyu. Sebab tu wahyu Nabi dan Rasul sebahagian daripada waktu diturunkan adalah ketika waktu tidur mereka. Dan hati mereka tidak lari macam tidak lalai seperti orang lain. Ini bab khas untuk Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Jangan pula ada yang kata tidur lepas ni dapat wahyu ataupun kata saya tidur tak ada. Ini hanya untuk Nabi Rasul, sebab Nabi sebut innal anbiya, sesungguhnya nabi-nabi, dalam sekali nabi-nabi sahaja yang Allah SWT jadikan wali. Sebab apa? Keadaan Nabi, Allah tidak berikan ruang untuk syaitan untuk menipu Nabi dan Rasul. Walaupun mereka tidur, mereka mimpi, mereka tahu apa yang berlaku dan mereka sedar, mereka faham. Dan mimpi Nabi Rasul bukan mimpi permainan macam kita. Kita mimpi malam tadi apa tak ingat dah. Mana-mana mimpi kita. Tapi mimpi Nabi, mereka tahu yang manakah mimpi yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka faham dan mereka sedar. Sebab tu mimpi Nabi Rasul, kenapa mimpi Nabi dan Rasul sebagai wahyu? Sebab memang mereka sendiri, walaupun untuk berikan dari segi zahir, dari segi kemanusiaan memang tidur,
tapi Allah berikan hati mereka celik, sentiasa sedar. Sebab itulah ada ketika Nabi SAW, ada ketikanya Nabi mandi, ada ketika Nabi wuduk kerana Nabi sedar. Adakah Nabi SAW, adakah berlakunya perkara yang membatalkan wuduk ataupun tidak. Jadi kalau tidur, kadang-kadang Nabi tidur dalam keadaan Nabi sedar bahawa tidak ada perkara yang membatalkan wuduk. Jadi khas Nabi SAW, tidak ada benda yang keluar daripada, tidak ada perkara yang membatalkan wuduk, maka beliau terus bangun untuk solat. Dan hal ini khas untuk Rasulullah SAW. Dan hukum-hukum khas ini dalam kita belajar, kita panggil sebagai ilmu khususiyah. Lepas kita belajar, sangat penting bila baca sejarah ni, kita tahu jenis-jenis ilmu yang kita belajar. Sebab itu kita tahu bahawa ada ilmu yang namakan sebagai ilmu syariah khususiyah. Saya sebut ada 5 ilmu dalam mengenali peribadi Nabi SAW. Ada ilmu, pertama ilmu sirah lah, perjalanan hidup. Ada ilmu syama'il, mana tentang keadaan peribadi dan harian Nabi SAW. Ilmu syara'i, berkaitan syariat Nabi SAW. Ilmu khasa'is, hukum khas untuk Nabi SAW. Ilmu dalail, ilmu berkaitan dengan bukti-bukti kenabian dan kerasulan Nabi SAW, ataupun bukti-bukti keagungan baginda SAW. Jadi 5 ilmu ni perlu kita tahu dengan jelas. Jangan pula orang salah syarah kat sini, lepas dengar baca buku ni cakap apa? Oh, rupanya bangun tidur tak payah wuduk. Susah juga. So itulah hadis berkaitan, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bangun tanpa wuduk, tidak dimasukkan dalam hadisul ahkam, tapi dimasukkan dalam bab khususiyah baginda SAW. Oleh kerana buku kita nak cerita tentang jadual, kita akan jumpa sebahagian perbuatan Nabi ada perbuatan daripada ilmu syara'i yang perlu kita tiru, kita ikut, dan sebahagian daripada perbuatan Nabi SAW bab ini adalah dalam bab ilmu khasa'is, itu khasa'is Nabi SAW. Okey. Kalau macam ni tak habis ni 2 kali. Itulah. Tapi saya rasa penting untuk diterangkan. Nabi kadang-kadang bangun, bila Nabi bangun je, Nabi terus pergi solat kadang-kadang. Kemudian Nabi sembahyang sunat, ni bangun Nabi dalam kat rumah lagi. Kemudian Nabi solat sunat fajar 2 rakaat. Dan pada rakaat pertama Nabi baca dengan selepas Ummul Kitab, iaitu Fatihah, Nabi baca dengan solat yang ringkas. Ini rakaat pertama Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua Nabi baca Qul huwallahu ahad. Sehingga ulama sebut 2 surah ni Nabi sering baca dalam solat-solat sunat Nabi yang dikatakan solat sunat yang ringan. Solat sunat fajar, solat sunat wat tawaf, atau solat sunat yang mutlak sebagainya, sering Nabi baca kalau ada masa yang singkat. Solat ringkas singkat adalah Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Dan 2 surah ini dinamakan sebagai suratai Ikhlas. 2 surah dinamakan sebagai Ikhlas. Walaupun dari segi kemasyhuran Qul huwallah dikenali dengan Ikhlas, Al-Kafirun dikenali Al-Kafirun, namun sebagian sahabat menamakan surah ini sebagai suratai Al-Ikhlas. Kedua-dua surah dinamakan sebagai surah Ikhlas kerana ikhlas dalam Qul huwallahu ahad, ikhlas dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam amalan. Pada 2 surah ini kita memulakan hidup kita dengan tauhid. Memulakan hidup kita dengan tauhid. Ini sangat penting untuk kita mulakan aktiviti harian kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan tauhid. Kemudian kata Syekh, kan kadang-kadang Nabi SAW baca surah Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini surah Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Pendek je satu ayat. Jadi baca surah Baqarah ayat 136, dan pada rakaat kedua Nabi baca bacaan surah Ali Imran ayat 64. Mana qul ya ahlal kitab, qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyriku bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Juga satu ayat. Jadi ini bacaan yang Nabi baca dalam solat sunat fajar baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya kebanyakannya Nabi baca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan kadang-kadang Nabi baca ayat ni. Jadi kita boleh hafal ayat ni. Ayat ni sangat penting. Ayat ni sebenarnya sangat penting. Ayat pertama berkaitan dengan menyatakan bab iman
dan tidak membezakan antara Nabi dan Rasul. Ayat yang kedua cerita tentang message yang sama yang Allah sampaikan kepada seluruh umat termasuk ahli kitab, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap ayat tauhid. Kedua-duanya ayat tauhid. Jadi hidup kita mula dengan tauhid. Nanti kita belajar nanti insya-Allah untuk hujung nanti Nabi tutup hidup kita dengan tauhid. Iaitu bila baca surat witir, kita baca Subhana rabbikal a'la, tauhid rububiyah secara umum secara keseluruhannya, kemudian diikuti dengan qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Hidup kita mula dengan tauhid, tauhid ibadah dan tauhid amali, tauhid dalam i'tiqad dan tauhid amali. Begitu kita tutup dengan tauhid i'tiqad, tauhid amali. Tauhidkan Allah dengan hati kita, tauhidkan Allah dengan perbuatan kita. Keseluruhan hidup kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian apa Nabi buat? Fa idza farawa min salatihi, kalau Nabi dah selesai solat, itu selesai solat sunat subuh, sunat fajar. Kalau isteri Nabi bangun, maksudnya ada kat sebelah, masa tu lah masa Nabi kali pertama Nabi bercakap dengan lembut dan berbual dengan isterinya. Nabi berbual dengan isteri dengan penuh kasih sayang pada waktu tu. Ini kalimah pertama, ini baguslah ni. Isteri bangun. Kalau isteri Nabi tak bangun, ni kadang-kadang isteri orang perempuan kadang-kadang dia cuti. Hari-hari cuti. Mana kadang-kadang tidak bangun, Nabi SAW rehat. Iaitu Nabi baring menghadap mengiring sambil menunggu Bilal untuk datang jemput Nabi untuk solat, atau tunggu masa untuk solat subuh, solat fajar. Sebab tu waktu tu Nabi boleh buat aktiviti dan Nabi boleh tunggu lagi, boleh sambil baring lagi. Artinya apa? Waktu yang diberikan untuk waktu fajar ni sebenarnya masa yang panjang. Waktu tu ramai ada orang yang duduk beribadah pada Allah, berdoa, sebagai macam-macam aktiviti, tapi inilah aktiviti Nabi SAW. Kemudian bila Nabi bila isteri Nabi sedar, Nabi akan bercakap dan berborak dengan isteri baginda SAW. Dan kalau isteri baginda tidur, iaitu pada hari-hari mereka tidak solat, pada hari-hari tertentu, Nabi SAW baring mengiring ke arah kanan sehinggalah iqamat dilaungkan, baca iqamat. Kemudian kata lagi, apabila Bilal melihat manusia dah melihat jemaah dah berkumpul di masjid, Bilal pun datang di pintu Nabi dan berkata, as-salah ya Rasulullah. Maksud tiba waktu salat. Jadi memanglah imam ni akan masuk ketika orang dah kumpul. Ini sunnah terbaik. Imam tu memang tunggu, mana imam yang mengimamkan solat, tunggu di tempat imam atau tunggu di tempat tertentu. Tugas muazzin lah yang akan memberitahu bahawa tiba waktunya. Zaman sekarang macam tu susah pula, tugas banyak, jadi dia tak jam terus. Yang mana bangun, imam pun dah sedia. Okey. Kemudian Nabi SAW keluar. Bila Nabi keluar pada rumah, apa Nabi buat? Bila Nabi keluar dari pintu rumah, Nabi angkat matanya ke langit. Ini adalah aktiviti harian baginda SAW. Nabi angkat mata ke langit, Nabi tengok ke langit, mana tarfuhul sama, angkat mata ke langit, pandang ke langit, dan Nabi kata bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ini kita biasalah doa bismillah, tawakkaltu ala Allah. Dan Nabi kata, Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alai. Ini pun kena hafal. Doa ketika keluar rumah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu ya Allah daripada aku menyesatkan orang atau orang sesatkan aku. Bila keluar ni kita berinteraksi dengan orang, terutamanya orang yang berilmu. Bila berjumpa dengan orang akan tanya, berlaku perbincangan sebagainya. Jadi doa yang Nabi ajarkan, janganlah kita ni orang sesat sebab kita. Kita ni kadang-kadang jadi orang masjid, jadi imam, jadi kita ngajar kat ni, jadi orang dah rujuk, orang minta pendapat, orang minta pandangan. Perkara pertama, jangan kita ni jadi ejen yang menyesatkan orang. Atau kita berjawatan, dengan jawatan kita jemput penceramah sekian dan sekian sebagainya. Apa sahaja sebab yang boleh menyesatkan orang, Nabi minta supaya dijauhkan. Ya Allah Tuhanku, jauhkan aku daripada menyesatkan orang atau
disesatkan orang sesatkan, mana keluar berinteraksi dengan manusia, itu yang akan berlaku di luar rumah. Au azil au uzal. Azil zallah, daripada zallah iaitu tergelincir. Iaitu kadang-kadang kesalahan yang macam menyesatkan, memang orang tu ilmu dan sesatkan orang. Zallah ni pula buat kesilapan yang tak disengajakan. Ataupun orang lain buat kesilapan terhadap kita tanpa disengajakan. Au azlima au azlam, ataupun aku melakukan kezaliman. Azlim artinya buat salah dengan sengaja, melampaui batas, mengambil hak orang. Au uzlam, atau aku dizalimi. Itu juga Nabi minta dijauhkan. Au ajhal au yujhal alayya, ataupun aku buat benda bodoh. Banyak orang keluar rumah buat kerja bodoh, kerja tak ada manfaat. Kerja-kerja bodoh, Nabi kata ajhal, perbuatan orang jahil. Buat benda tak bermanfaat, benda-benda yang nampak macam tak berakal, tak senonoh, tu ajhal. Au ujhal alayya, atau orang buat benda tak senonoh kepada aku, dia buat benda yang tak sepatutnya, buat benda-benda yang tidak ada manfaat dan kebaikan, malah mencacatkan maruah sebagainya. Ini semua Nabi doakan. Nabi doa kita keluar daripada rumah. Jadi Nabi buat apa? Nabi tengok pandang ke atas dan baca doa ini. Ini antara aktiviti harian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Nabi masuk masjid, Nabi keluar dari pintu rumahnya, kita boleh ada sedikit jarak pintu Nabi dengan ni, antara hujrah dengan masjid. Zaman sekarang bila ditutup hujrah tu jadi macam satu tempat, sebenarnya lain. Rumah Nabi, hujrah Nabi berpisah daripada pagar masjid. Jadi bila Nabi keluar dari rumah, Nabi baca doa tadi. Masuk ke masjid, Nabi baca doa masuk masjid. Kita semua tahu bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Dengan bismillah dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah Tuhanku, ampunkan dosaku dan bukakanlah pintu rahmat. Bila masuk masjid pintu rahmat, masjid tempat turunnya rahmat. So kita minta pintu rahmat sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang masuk masjid tak dapat rahmat. Rahmat dah sampai tempat rahmat tapi dia tak dapat rahmat sebab dia sendiri yang tutup pintu rahmat. Kita minta supaya Allah bukakan pintu rahmat kepada kita. Dah sampai kat Mekah, kadang-kadang tempat yang paling mulia, tapi ada orang yang bersifat kotor di Mekah, sehingga kalau dia dekat Mekah tak ada manfaat bagi dia. Jadi betul kita doa supaya Allah bukakan pintu rahmat ketika masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Minta Allah lindungi daripada syaitan. Ini kita dah baca dan beristiazah. Kadang-kadang Nabi beristiazah dengan satu benda, tapi dengan menyebutkan nama Allah dengan pelbagai cara, kekuasaan Allah. Kat sini Nabi nak minta lindung dari syaitan, tapi Nabi tambahkan dengan menyebutkan sifat Allah dengan Bismillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ada 3 pada Nabi sebut sebelum minta dari syaitan. Ini salah satu daripada lafaz isti'adzah. Jadi mula dengan bismillah, minta Allah ampunkan, minta rahmat dan beristi'adzah dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Walaupun masuk masjid. Kalau lah masuk masjid pun minta isti'adzah pada syaitan, masuk pasar mana Nabi sebut la ilaha illallah, tempat syaitan. Masuk mana lagi tempat maksiat lebih lagi perlu. Jadi sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya. Kalau laju tu beritahu insya-Allah pada dekat. Dan apabila Bilal nampak Nabi SAW masuk masjid, Bilal akan qamat. Dan apabila sahabat-sahabat Nabi nampak Nabi masuk, mereka bangun. Ini berlaku satu video baru ni. Jadi kalau sebahagian masjid, misalnya kat grup masjid, ada orang masuk, ada jadi perbincangan. Adakah makmum bangun waktu bila? Pada waktu solah ke atau ketika waktu mana? Ada yang marah kalau orang bangun sebelum waktu solah. Sebenarnya perkara ini perkara ijtihad dalam bab kat mana start. Tapi yang paling faedah yang paling penting, sahabat bila nampak Nabi datang, sahabat bangun dah. Sebab Nabi akan masuk ketika waktu iqamatus solah. Nabi tak akan masuk sebelumnya. Jadi kalau kita kat masjid nampak imam dah mula nak bangun nak pergi masjid, nak pergi ke tempat imam tu, kita bangunlah. Sebab kita bersedia untuk ni. Sebahagian pada mazhab ulama kata bangun paling baik adalah pada kalimah pada iqamatus solah. Ini semua perbincangan pada tempatnya. Tapi untuk peristiwa pada zaman Nabi, sahabat-sahabat akan bangun bila nampak Nabi masuk. Nabi masuk, jadi Nabi masuk untuk imamkan solat.
Ini penting. Bukan penting, kisah sampingan tapi sesuai untuk jaga bahawa Nabi seperti manusia seperti kita. Kadang-kadang Nabi keluar dari rumah warasuhu yantif. Nabi keluar rumah atau yantuf atau yantif, dua-dua boleh digunakan dalam bahasa Arab. Yantuf artinya rambut Nabi masih rambut Nabi masih menitiskan air. Artinya apa? Nabi mandi. Nabi baru selesai mandi. Yantifu ma'an min athar ghusli. Kepala Nabi masih menitiskan air, kesan daripada Nabi mandi. Kadang-kadang Nabi bangun nak mula solat. Pernah berlaku. Artinya kadang-kadang pernah berlaku. Kemudian Nabi ingat Nabi sedang berjunub. Artinya Nabi bersama dengan isterinya pada mana tersebut. Nabi kata apa? Nabi kata makanakum. Duduk tempat masing-masing, tunggu duduk. Nabi masuk rumah, Nabi mandi dulu, Nabi datang semula. Datang semula, Nabi imamkan solat. Kata siapa? Perkara ini, perkara kehidupan Nabi seharian ini, Nabi tak pernah sembunyikan daripada sahabat untuk menunjukkan bahawa baginda adalah manusia biasa seperti kita dan hidup baginda hidup yang simple. Hidup yang juga seperti manusia yang lain. Kemudian kata Syekh lagi, dan apabila Nabi SAW dah sedia untuk solat, berdiri di musallanya, sedia untuk solat, Nabi sebut sawu sufufakum wa taradu wa sawu sufufakum wa tarasu fa inna taswiyatu sufuf min iqamati salat atau min tamam salat. Bila Nabi SAW dah sedia, Nabi tengok ke saf, dia kata sawu sufufakum, luruskan saf, wa tarasu, dan rapatkan saf, fa inna tasfiyatu sufuf min tamamis salah. Sesungguhnya rapatnya saf ataupun lurusnya saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Maksudnya solat berjemaah, kesempurnaan solat berjemaah ada dengan rapat saf. Ini yang Nabi lakukan, dan lafaz ni kena hafal. Imam kena hafal lah. Imam kena hafal apa yang dia baca. Sawu sufufakum wa tarasu fa inna tasfiyatu sufuf min tamamis salah atau min iqamah salah, menurut setengah lafaz. Jadi tu yang Nabi baca. Seterusnya, summa yukabbiru takbiratul ihram. Ini cerita Nabi baca takbiratul ihram, ni solat. Kemudian Nabi berhenti sebentar masa takbir tu, lepas takbiratul ihram, dengan jarak masa dengan kadar doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqal thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was thalji wal barad. Syekh pilih salah satu daripada doa istiftah yang sabit daripada Nabi SAW ketika solat fardu. Jadi ada berbelas-belas doa istiftah. Syekh kata jarak Nabi berhenti tu untuk doa istiftah. Jadi Syekh bawakan salah satu contoh. Kalaulah yang penulis mazhab Syafi'i akan keluarkan Nabi berhenti dengan kadar Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhan sampai dan jarak itulah jarak masa Nabi doa untuk baca istiftah. Namun mazhab kita bila kita baca buku ni, nampak saja doa diberikan, kita hampir pasti bahawa penulis bermazhab Hambali. Mazhab Hambali mereka kalau fiqh mazhab adalah untuk memudahkan orang awam. Bila doa banyak sangat, orang awam nak baca mana? Jadi ulama mazhab memilih lafaz yang paling yang dikatakan paling dikirakan dirasakan paling sesuai untuk orang awam amalkan. Imam Ahmad bin Hanbal mencadangkan doa ini untuk dibacakan ketika solat fardu, iaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil thalji wal ma'i wal barad. Atau setengah lafaz bil ma'i was thalji wal barad. Jadi doa ini doa istiftah. Adakah mazhab lain tak baca? Semua mazhab baca. Cuma bila nak jadikan panduan untuk orang awam, pilih salah satu yang mana sesuai. Mazhab Hambali pun baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Tapi untuk panduan orang awam, sebab tu kadang-kadang fiqh mazhab ni setengah pada tempat kita perlu tahu mereka tidak menolak pandangan yang lain. Setengah pada tempat berlaku khilaf. Setengah pada tempat mereka hanya khilaf dalam bab memilih yang mana lebih afdal untuk dibaca. Afdal kat mana? Bukan yang lain tak afdal, tak.
Imam Syafi'i melihat kepada kesempurnaan lafaz. Imam Syafi'i kata bila kata Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, dengan wajah tu digabung dua lafaz paling sempurna. Semuanya Nabi ajar, bukan buat sendiri. Semuanya Nabi ajar. Nabi ajar. Tapi jangan jadi panjang bab ni. Yang penting ini antara doa-doa yang sabit. Jadi Nabi lepas takbir, Nabi diam sebentar, itu dengan kadar baca doa istiftah. Kemudian Nabi baca Fatihah dengan jahar, sebab kita bincangkan tentang apa? Tentang solatul fajar. Kemudian Nabi baca dalam solat fajar dengan bacaan mufassalah mutarassilah. Baca bacaan Nabi satu-satu. Nabi baca mufassalah dengan jelas, mutarassilah satu-satu. Berhenti pada tiap-tiap pangkal ayat. Jadi Nabi kata yuqatti' qira'atahu ayatan. Nabi akan baca satu ayat. Nabi baca dengan tenang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi berhenti. Tsumma yakhif. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Maliki Yaumiddin. Berhenti. Dan bacaan Nabi cukup matnya. Nabi panjangkan. Macam Ar-Rahman, Nabi panjang. Ar-Rahim, cukup. Jadi itulah bacaan yang betul ketika solat berjamaah. Kecuali solat qiyam, ramai ulama kata nak kerjakan lafaz hurufnya. Mana qiyam ulama kita buat tu. Contohnya solat tarawih dan sebagainya. Tapi solat fardu, sebab tu kita nampak beza imam. Bila imam baca solat fardu, mesti baca dengan kadar bacaan yang disifatkan sebagai mufassalah mutarassilah. Dia baca satu-satu. Kemudian kemudian Nabi SAW wa yaqra'u Qur'an al-fajri. Nabi baca surah ketika fajar ni apa? Wa yutilul qira'ah. Nabi baca dengan ayat yang panjang. Fa yuqra'u fi salati ma baina 60 ila 100 ayat. Dalam solat subuh ni Nabi baca jarak, maksudnya dia punya bilangan ayatnya antara 60 hingga 100 ayat. Jadi bacaan memang solat subuh ni panjang. Berapa lama? Lebih kurang 60 hingga 100 ayat. Mana bila dicampurkan dua rakaat tadi, jarak Nabi berdiri tu panjang ni antara 60 hingga 100 ayat. Dan pada hari Jumaat, itu hari Jumaat, kebanyakan Jumaat dan tidak semua Jumaat. Kadang-kadang Nabi tak baca dengan surah ni, Nabi baca yang lain. Tapi pada hari Jumaat Nabi baca Alif Lam Tanzil, itu surah Sajadah, dan Nabi akan baca pada rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan, suratul Insan. Hal Ata 'alal Insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan Nabi baca kerana makna yang terkandung dalam surah ni, dua surah. Bukan kerana sujudnya. Kenapa saya sebut? Setengah pada masjid imam, dia tak hafal surah Sajadah. Dia mana dia cari ayat yang mana yang ada sejadah yang lain. Jadi dia nak juga sujud. Ada baca surah Iqra, ada baca surah Iqra, dia di sujud dulu, dia naik balik, dia baca Inna Anzalna. Tak kena. Sebab Nabi bukan nakkan sejadahnya. Hari Jumaat tu Nabi nakkan surahnya, surah Sajadah. Dan memang dalam surah Sajadah ada sujud. Sebab ada sujud Sajadah. Jadi hari Jumaat sunnahnya baca surah tersebut. Sujud itu bukan asasnya. Sujud itu kerana memang sujud itu wujud dalam surah tersebut. Kenapa kita berbincang hari ini? Supaya kita jangan gantikan pula dengan surah yang lain yang ada sujud. Sehingga kita rasakan bahawa sujud itu yang paling penting. Tak. Surah itu. Surah Sajadah dan surah Insan. Dan kadang-kadang Nabi baca dengan surah yang lain. Sebab itu diketahui kalau kita baca, kita belajar dalam masalah fiqh, kita ada dalam surah-surah, ada surah yang kata surah Al-Mufassal. Surah Tiwal Al-Mufassal, Qisar Al-Mufassal dan Asat Al-Mufassal. Surah Hadid sampai surah surah An-Naba dipanggil Tiwal Al-Mufassal. Surah yang panjang-panjang yang bisa dibaca ketika waktu salat subuh. Ada surah yang dinamakan sebagai Asat Al-Mufassal daripada An-Naba sampai Ad-Duha. Daripada Duha sampai An-Nas sebagai Qisar Al-Mufassal. Surah yang pendek-pendek. Itu pendek-pendek tu baca ketika Maghrib, surah Asat Al-Mufassal baca ketika waktu salat Isya, dan surah Tiwal Al-Mufassal dibaca ketika waktu fajar. Lebih kurang begitulah jarak untuk nak tahu berapa lama Nabi bangun berdiri ketika baca surah. Okey.
Kadang-kadang kata Syekh, kadang-kadang Nabi berkunut selepas rukuk rakaat kedua. Kerana apa? Kerana berlakunya sesuatu yang perlu kepada doa, berlakunya satu peristiwa nawazil yang berlaku kepada kaum Islam menyebabkan perlu kepada berdoa. Ini mazhab jumhur dan mazhab Hanbali, berbeza daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa Nabi solat subuh, mana solat kunut sepanjang selepas pada peristiwa Biru Ma'unah, sampai mana pada tahun yang ketiga sampai akhir Nabi tak pernah tinggalkan kunut. Lepas tu mazhab kata riwayat hadis Abu Ja'far Ar-Razi yang mengatakan bahawa Nabi SAW yaqnut hatta faraqad dunya, Nabi berkunut sampailah Nabi meninggal. Riwayat ini dihukumkan lemah oleh semua hampir kebanyakan ulama hadis lah, termasuk mazhab Syafi'i sendiri. Tapi sebagai ulama Syafi'i mengatakan bahawa ada walaupun hadis itu lemah tapi ada sokongan-sokongannya. Ulama lain melihat sokongan tidak valid. Ulama Syafi'i kata sokongan tidak valid. Itu perbincangan masalah fiqh. Yang penting Nabi berkunut. Kadang-kadang Nabi berkunut menurut pandangan mazhab Hanbali kerana penulis seorang Hanbali. Itu pada masalah fiqh perlu rujuk berfiqh lah. Cuma jadualnya Nabi solat sunat fajar dan kadang-kadang Nabi berkunut menurut penulis. Dan wa idza atamma solatahu, bila Nabi selesai solat, ini habis sembahyang. Bila Nabi selesai solat, istaghfarullah wa huwa fi makanihi. Nabi solat, Nabi masih kekal di tempatnya, wa wajhuhu tilqa qiblah, dan muka Nabi masih menghadap ke arah kiblat. Apa yang Nabi baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ini lafaz yang paling sempurna. Sebab apa? Disebutkan dengan lafaz dalam hadis Nabi SAW. Bahawa Nabi baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sehingga sebahagian ulama mengatakan bahawa orang yang baca dengan penuh, banyak astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dengan orang baca astaghfirullah, afdal baca astaghfirullah, 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 sebab itu yang sabit dalam hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Walaupun kita tidak mengingkari orang yang baca penuh, sebab dalam kaedah ada seperti biasa, kaedah mazhab Syafi'i, sebagai ulama Syafi'iyah yang kemudian yang mengatakan bahawa istighfar itu Nabi baca astaghfirullah, namun lafaz sempurna istighfar adalah dengan dipenuhkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu menghormati pandangan tersebut, tapi kita juga perlu tahu bahawa lafaz yang sabit daripada Nabi SAW yang dibaca oleh Nabi dalam hadis-hadis, hampir semua hadis Nabi baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi bagi mazhab yang mengutamakan tarjih, macam mazhab Hanbali, mereka tidak baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, mereka baca astaghfirullah, 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 sebab mereka mentarjihkan berdasarkan pada riwayat. Okey. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang Nabi baca. Kemudian Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tiga lafaz. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya pernah baca begini jadi imam. Lepas pada tu ada seorang tegur. Ustaz tak hafal yang panjang kena tegur dengan seorang abang ni kata Ustaz tak hafal yang panjang ke? Nanti saya bagi print untuk Ustaz. Susah pula kita nak. Orang dah tak tahu dah yang mana sebenarnya lafaz Nabawi. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram, dan semua ulama sepakat. Seperti hatta Imam Nawawi rahimahullah dan kitab Al-Azkar, beliau sendiri menegaskan bahawa lafaz ini lafaz yang paling baik, itu baca yang Nabi doa yang Nabi SAW ajarkan, itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Okey. Ini baca bila? Lepas astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Waktu ni muka kita masih menghadap kiblat. Anda tak ubah kedudukan duduk kita, masih kekal menghadap ke arah kiblat. Selepas tu summa yansarif an yaminihi wa rubbaman sarafa an yasarihi. Kemudian Nabi akan berpaling ke arah kanan, kadang-kadang Nabi berpaling ke arah kiri. Kenapa Nabi cuma baca astaghfirullah terus baca Allahumma antas salam dengan bacaan yang ringkas tadi, dan kemudian Nabi berpaling. Bila Nabi berpaling tadi, Nabi mengisyaratkan, Nabi memberikan kebenaran kepada sahabat-sahabat yang mempunyai hajat untuk, yang ada hajat tertentu boleh bangun. Jadi
sebab itulah kalau kita tengok kepada praktikal setengah tempat ni, benda yang terbuka sebenarnya, tak jangan yang jadi gaduh-gaduh, tak, benda yang terbuka. Praktikal di setengah tempat, contoh di negara luar, mereka sangat pentingkan lepas sifat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab mungkin orang belakang ada hajat. Kerana sunnahnya makmum tidak akan bangun kecuali selepas imam palingkan yang sorif. Imam dah berubah kedudukannya. Kerana Nabi tidak mengubah kedudukan, dan tujuan Nabi ubah kedudukan tadi untuk memberi keizinan kepada sahabat untuk bangun bagi siapa yang ada hajat dan keperluan. Jadi doa yang paling penting sekali, Allah astaghfirullah, astaghfirullah, Allah astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini doa yang semua orang kena baca. Kalau tak cepat sangat, jangan tinggalkan doa tadi. Kemudian baru Nabi yang sharif. Siapa ada masa, duduk dan baca. Teruskan bacaan-bacaan yang ada. Siapa yang memang urgent nak keluar, boleh keluar, boleh menunaikan hajat. Dan antara hikmah juga Nabi memberikan keizinan untuk wanita untuk bangun. Dan biasanya memang dalam wanita akan keluar pada waktu ghalas. Nabi selesai solat sampai waktu ghalas. Ghalas artinya perempuan keluar waktu bila matahari baru nak nampak bayang-bayang. Jadi mereka dah bangun keluar tinggalkan masjid. Jadi ini hikmah Nabi berpaling. Dia Nabi berpaling, kebanyakan Nabi berpaling ke arah kanan, kadang-kadang ke arah kiri. Sebab tu sahabat-sahabat berebut-rebut ambil soft kanan supaya bila Nabi berpaling, Nabi pandang ke arah mereka. Dan Nabi juga antara sunnah Nabi berpaling ke belakang terus, duduk menghadap ke arah makmum. Ini antara fiqh. Dan dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahawa hikmahnya bila berpaling ke belakang, bila berpaling ke kanan, apabila dapati bahawa masih ada wanita di belakang, maksud jemaah wanita yang di belakang yang bukan mahram sebagainya, paling ke arah kanan. Kalau perempuan dah habis keluar, palinglah ke arah makmum. Ini antara salah satu daripada illah yang disebutkan oleh para ulama. Okey. Dan Nabi baca Rabbi qini, bila Nabi dah ni, Nabi baca Rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Ini antara doa tidur. Lafaz ini sabit dalam riwayat Muslim, cuma ulama khilaf. Adakah doa ini dibaca berterusan atau sekali-sekala Nabi baca? Artinya baca sekali-sekala. Wallahu alam, ada ulama yang kata minta dilepaskan pada azab neraka ini ialah zikir warid berterusan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah menyarankan, bukan Imam Syafi'i, ulama Syafi'i menyarankan lafaz yang lain, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan lafaz ini, lafaz yang disebutkan sini adalah lafaz yang sabit daripada hadis riwayat Imam Muslim, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, adalah lafaz yang salah satu berlafaz yang sabit bahawa Nabi pernah baca doa tadi. Sahabat pernah dengar Nabi baca doa tadi. Cuma ulama khilaf. Dalam mazhab Hambali berkata Nabi baca tapi bukan wirid. Wirid artinya satu benda dilazimkan. Bukan wirid. Nabi kadang-kadang baca tapi kebanyakan keadaan Nabi tidak membacanya. Ini khilaf berlaku di kalangan ulama. Jadi kalau orang baca sekalipun kita terbuka, boleh ni. Orang yang tak baca asal-asal bukan sunnah yang berterusan, itu juga kita boleh menerimanya. Ini terbuka kepada perbincangan ilmiah sebab dia sabit Nabi pernah lakukan. Kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sebab tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebenarnya selepas pusing. Ni penting sebab apa? Bagi ruang. Kesian orang belakang nak bangun. Kadang-kadang kita ni, contoh saya yang tahu sunnah ni, contoh saya belajar benda ni, kita duduk belakang imam. Kita ada urusan cepat ni, memang betul-betul urgent. Imam dia nak start pusing tu lama. Dia baca lama. Jadi kita rasa macam kalau bangun batal sunnah. Sebab tu ulama ijam pula. Kalaulah imam tak tahu sunnah ni, imam memanjang daripada awal dia baca, dia tak pusing-pusing. Jadi nak bangun ke tak bangun? Kata dalam ulama mengatakan bahawa bangun je. Kerana dia imam yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Dia tak pusing. Ada imam langsung tak pusing. Sebab tidak tahu tentang perkara ini. Okey, ataupun terlupa. Dan lepas tu Nabi baca ni antara zikir lepas sembahyang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'ul hasan,
La ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minka jadd. Memang kena hafal. Ni doa antara zikir yang kita baca wirid selepas solat. Ada orang kata, Ustaz, saya tak biasa baca sebab kita tak baca buku. Kita baca yang kita cuma hafal yang ada kat selalu orang bacakan di masjid. Betul lah, bukan kata salah, tapi kita kena tingkatkan ilmu kita ya. Ada tak semestinya yang tak diamalkan di tempat kita bukan sunnah Nabi SAW. Lepas tu kita kadang-kadang kita solat kita pun sebab masa tadika kita solat dulu. Kita punya zikir-zikir pun sebab kita dengar imam baca. Kita kadang-kadang tak pernah tengok pada sumbernya. Jadi kita tengok, bila kita belajar macam ni, kita tengok balik, oh ada rupanya doa-doa lain yang dibacakan. Sebab apa? Ini pengalaman saya. Bila saya baca contoh lafaz yang sekarang. Pengalaman saya juga bila amalkan benda ni, bila kita berzikir, zikir yang sedikit kuat, kita la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahum ni'matu wa fadlu. Semua mata pandang tengok je. Ni ajaran mana pula ni, dari mana pula? Ni kadang-kadang kali ni sebab puncanya apa? Puncanya mereka tidak tahu. Dan sebab itulah dalam bab hatta berdakwah sekali ulama kata apa? Pendakwah yang kemungkinan dakwah ada dua sifat yang sering bersama. Al-hirs dan juga sabar. Al-hirs maksudnya dia semangat untuk sampaikan, nakkan kebaikan disampaikan kepada orang yang tidak tahu. Sabar sebab apa? Orang tak tahu tak pernah sedar dia tak tahu. Orang jahil tak pernah sedar dia jahil. Jadi ketika kita ajarkan satu sunnah, ajarkan satu benda atau menegur satu benda, orang yang ditegur tak pernah dia sedar dia tak tahu. Sebab dia rasa dia betul. Jadi bila kita tegur satu benda, dia akan pandang dia ni hatinya busuk, tengok orang punya kesalahan, dia ni tegur orang macam dia baik sangat, semua benda dia dah terbaik, dia tak ada sama sekali. Jadi sifat yang ada pada pendakwah perlu kepada apa? Selain pada al-hirs, iaitu semangat menyampaikan, nakkan kebaikan. Sebab kalau tak ada al-hirs, kalau ikutkan kepada hati kita, tak payah aku cakap, orang tu orang tak benci, orang tak kata, orang tak ni. Tapi al-hirs maksudnya kita semangat dan inginkan kebaikan untuk orang yang kita nak dakwahkan. Makin kita sayang orang tu, makin kita sampaikan, makin kita ajarkan, al-hirs ni mesti ada. Iaitu kita inginkan sampaikan kebaikan. Dan yang kedua adalah kita perlu sabar. Sebab apa? Orang yang kita ajarkan, orang-orang yang mad'uin, orang-orang yang tidak tahu, mereka tak pernah tak sedar bahawa mereka tidak tahu. Sebab itulah akan adanya kadang-kadang kata-kata yang tidak elok dan sebagainya, atau ada pandangan yang tidak elok dan sebagainya, itu perlu dihadapi dengan sabar. Sebab itu dalam dakwah kita kata sifat senaraikan sifat al-hirsu perlu dikaitkan atau digandingkan dengan sifat as-sabar. Kerana ada orang yang kalau tak sabar jadi gaduh lah. Sangat buruk kalau pendakwah bergaduh dengan jemaah. Tak kena. Sebab apa orang-orang jahil ni, kenapa dia bergaduh? Kadang setengah masalah, mereka tak pandang pun orang yang tegur dia sebagai layak untuk tegur dia. Ini jadi masalah utama ni. Bila orang jahil, tak sedar dia jahil, dia tengok orang tegur pada dia tengok sijil sama, muka sama, aku lagi handsome mungkin, harta sama, siapa dia nak tegur aku? Sebab kalau dia tidak sedar kejahilannya, maka sifat sabar itu adalah sifat yang paling penting dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Okey, lepas selesai, Syekh tidak sebutkan secara detail bab zikir perlu rujuk pada tempatnya. Jadi sunnah ni kita baca secara ringkas. Kemudian Syekh kata, selepas saja Nabi selesai solat wirid, Nabi akan baca zikir pagi. Ini antara zikir pagi yang disebutkan asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah syakiran. Kita contoh boleh rujuk pada bab zikir pagi dan petang. Nabi baca zikir pagi ni termasuk Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, baca zikir pagi semua sekali. Kemudian Nabi istighfar, banyak kali istighfar, dan istighfar Nabi sampai pada 100 kali sebab sahabat sahabat kira, dan ada setengah nafas Nabi sebut. Dan selepas tu ni khasais lagi. Seperti Prof ada buku di tangan, ramai yang ada buku di tangan tu. Okey, alhamdulillah. Buku ni buku yang masya-Allah. Saya pun ada, saya ada 2-3 nuskah tapi tak dapat ni. Malah saya pernah nak buat daurah ni di luar. Saya nak dapatkan sebab penulis ni masya-Allah Syekh Abdul Wahab ni, beliau sangat pemurah. Buku ni kalau jumpa memang beliau bagi percuma. Kalau jumpa beliau di Masjid Nabawi sebagainya, beliau tinggal kat Riyadh, tapi ada orang-orang beliau memang bagi secara percuma.
beliau sangat orang yang sangat pemurah. Jadi buku sangat baik untuk kita miliki, untuk ketahui. Siapa yang ada buku kat tangan, boleh gariskan tentang tajuk kita seterusnya ni, fakta seterusnya. Selepas Nabi baca zikir pagi, apa yang berlaku? Antara sahabat-sahabat yang berkhidmat di Madinah, khidmat Nabi, datang bawa air. Bawa air bagi Nabi celup tangan. Ini khususiah. Satu lagi, khususiah Nabi. Jangan pula Tok Imam lepas ni makmum bawa air bagi Tok Imam celup tangan. Ambil berkat. Mengambil berkat daripada zawat, daripada jasad seseorang itu hanya hukum khas untuk Nabi SAW. Kenapa tahu hukum khas? Sebab semua sahabat tak buat pada orang lain. Mereka sepakat, mereka hanya buat pada Nabi. Sedangkan mereka sepakat bahawa Abu Bakar dan Umar orang terbaik sebelum Nabi, mereka tak buat pada Abu Bakar dan Umar. Dan kenapa tak disebutkan ni aku aja Nabi, aku saja buat macam ni, kalau kalian jangan buat. Nabi tak sebut sebab apa? Sebab benda ni diketahui oleh semua sahabat. Ijma' sahabat. Jadi mengambil berkat daripada zat batang tubuh hanya daripada Nabi SAW. Jadi apa yang dibuat oleh Khudamul Madinah, iaitu Khudamul Madinah, orang sahabat-sahabat yang berkhidmat di Madinah, mereka bawakan air untuk Nabi celupkan tangan dalam air dan mereka ingin mengambil berkat daripada bekas air Nabi SAW. Selain Nabi tak payah. Selain Nabi tak payah, tak perlu. Saya pernah minum air di satu masjid. Pak Cik tu datang nak ambil bekas. Cik tu saya minum. Cakap mulut saya tak ada berkat. Kalau ilmu saya ajarkan betul, berkat kerana sunnah Nabi SAW. Tapi jasad saya seperti jasad orang lain. Malah kita malu dengan pakcik-pakcik yang banyak beribadat. Kita ni belajar banyak benda ibadat yang belum mampu kita laksanakan. Kita nak banyak amal ibadat yang kita nampak orang pakcik-pakcik yang buat ni, mereka mampu buat, mereka mampu puasa. Kita ni tahu tapi nak buat belum tentu boleh buat. Jadi keberkatan tu bukan pada seseorang. Mungkin seseorang tu Allah bagikan dia alim tapi ilmu dia kurang, tapi Allah bagi keberkatan bertempat yang lain. Kalau nak minum tengok yang hak RM3-10. Betul tu dia hak mahal-mahal RM3-10. Tapi tu tengok tu. Tengok kalau dah ada tak payah beli. Okey. Seterusnya As-Sabahun Nabawi. Okey. Sabahun Nabawi. Kita sampai ke apa dah? Prof, kita sampai ke Prof hari ni? Dah pukul 9.45 dah. 9.45, okey. Sabar kita bincang subuh. Ya, subuh. Lepas insya-Allah minggu depan kita sambung lagi kot, Prof. Ni. Boleh. Boleh insya-Allah. Boleh. Tak apa. Bulan Rabiul Awal kita baca ni. Dia tapi buku ni penting untuk tahu jadual Nabi SAW seharian. Daripada Nabi bangun fajar, subuh sampai Nabi tidur. Tapi minggu depan saya akan baca dengan cepat sikit insya-Allah. Cepat sikit kita tak walaupun masih lagi perlu kepada syarah setengah tempat. Sebab kalau tak syarah dengan betul, orang datang dia baca buku-buku yang ni, dia last kali dia kata tu Nabi orang celup tangan, kata tak ada celup tangan. Tu Nabi tak wuduk, bangun daripada tidur, dah wuduk. Jadi sebenarnya dia perlu difahamkan. Malah sebenarnya sepatutnya dituliskan juga ini adalah khususiah, lebih baik diterangkan begitu. Khususiah Nabi SAW itu ada. Lepas tu kalau kita belajar bab syama'il, perlu diketahui yang manakah syama'il Nabi yang kita boleh ikut, ada yang kita tak boleh ikut. Itu bila bersangkut paut dengan syama'il, berkaitan dengan khususiah, bukan berkaitan dengan tasyri' atau syara'i'. Okey, insya-Allah kita buka pada soalan untuk perbincangan insya-Allah. Jadi hari ini sempat waktu fajar lah. Waktu pagi Nabi buat apa? Kita baca minggu depan. Waktu pagi, waktu duha, waktu pagi, kemudian ziarah Nabi. Nabi jumpa bila Jibril datang waktu pukul berapa dia itu kita bincangkan akan datang. Nabi ziarah rumah, bila Nabi balik rumah isteri dia dan isteri dia yang ada turn bila Nabi masuk rumah. Bahawa ini semua kita akan belajar nanti insya-Allah di kelas akan datang. Minta maaf banyak-banyak. Di kelas tadabbur kita terpaksa minggu depan lagi kita ambil buku ni insya-Allah. Ada soalan Ustaz, nanti kejap. Ada soalan tu Dr. Hafizah. Bertulis, dia bertulis. Okey, insya-Allah. Saya baca soalan Dr. Hafizah, lepas tu saya pergi pada nanti bu insya-Allah. Ya. Terima kasih. Okay. Sama insya-Allah. Betul, saya minta Ustaz ulas tentang pelbagai jenis selawat seperti selawat tafrijah, selawat fatih, selawat sifat.
Okey, ini ulasan ni benda-benda sensitif ni susah nak ulas kadang. Semua ulama sepakat bahawa lafaz mana selawat tafrijah, selawat Fatih dan surat syifa ni semua sekali jelas bahawa semua sama ada yang mengamalkan atau yang tak aman, semua kata Nabi tak ajar. Semua sepakat. Cuma adakah boleh cipta selawat ataupun tidak? Jadi golongan yang mengamalkan kata selawat kalau bukan dalam solat, bukan dalam azan, jadi boleh cipta, boleh tambah puji Nabi asalkan jangan melampau. Dan ada ini satu mazhab yang dibuat yang ada sekarang, dan yang lain kata untuk berselawat manakala untuk beribadah walaupun di luar azan dan juga luar daripada luar azan dan juga luar solat, tetap kena ikut Nabi SAW. Jadi akan berlaku isu ni sampai bila-bila. Jadi prinsip tu perlu pegang. Nak amalkan apa yang Nabi SAW ajarkan sahaja atau boleh cipta selawat. Sebab tu selawat ini disebabkan kepada orang tertentu. Sebab tu dan kebiasaannya kalau orang kita ni kumpul daripada mukadimah. Kalau contoh tuan guru sekian dan sekian atau ulama sekian letakkan di mukadimah kitab dengan selawat dari Nabi tertentu, dikumpul mana kumpulan selawat, dikumpulkan jadi bahan amalan. Sebenarnya wallahualam, kalau bagi kalau saya mazhab yang tidak mengamalkan yang Nabi tak ajar lah. Kalau bagi saya ulas akan jadi saya akan kata tidak perlu kepada ini, walaupun untuk menyalahkan 100% tidak, tapi saya kata lebih baik dalam beramallah dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Kalau kita tengok zikir Nabi ajar ni tak terbuat. Saya ada betul saya bersama saya bagi senarai bacaan mana doa Quran sekalipun banyak. Kita tak ada masa. Macam mana kita nak sibuk dengan perkara-perkara yang kita belum lagi hafal banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian kita disibukkan untuk mengamalkan perkara yang tak diajar oleh Rasulullah SAW itu. Jadi wallahualam, saya tidak secara personal pandangan saya tidak bersetuju selawat-selawat ini disebarkan untuk diamalkan. Dan kenapa? Bukan kerana tak ceritakan Nabi, tapi kita apa yang Nabi ajar sebenarnya ramai ditinggalkan dan sibuk dengan perkara-perkara begini. Lebih-lebih lagi ada orang bukan sekadar mengamalkan untuk selawat pagi petang sebagainya, dijadikan segala-galanya di situ. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang solat hajat tu, adakah Rasulullah melakukannya atau yang saya dengar solat tahajud saja yang Rasulullah buat hingga 8 rakaat. Boleh Ustaz jelaskan? Solat hajat dengan terima kasih Puan barakallahu fisailah. Terima kasih Puan yang bertanya Puan Rahimah. Solat hajat, solat perlu bila kita ada hajat, kita solat itu disyariatkan jelas, tak syak wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Tuhanmu dengan bersabar dan solat. Mana ada hajat dan keperluan solat 2 rakaat. Cuma kaifiah solat hajat yang disebutkan dengan pelbagai cara. Dia bukan pada masalah solat minta hajat, tak. Ada hajat, sahabat-sahabat ada hajat. Termasuk solat istikharah sebagai solat hajat. Hajat nak tahu yang mana betul, yang mana lebih baik, memilih yang mana lebih betul, ataupun hajat ada keperluan, ada masalah kita solat sebagainya. Ini disyariatkan bahawa kita memang Allah SWT wasta'inu bis-sabri was-salah. Tapi ianya mutlak. Mutlak artinya apa? Solat seperti mana solat kita. Mana sama ada solat kita doa ketika solat wajib atau solat ketika ba'diyah, atau kita nak solat ni minta lagi doa, solat banyak-banyak minta dengan Allah, perlukan hajat, itu disyariatkan. Tapi bila ditetapkan amalkan dengan jumlah sekian-sekian, baca doa ni, kalau baca doa ni Allah takkan tolak, wajib Allah menerimanya, ini tak betul lah, tak kena. Ada doa solat hajat, kalau amalkan begini-begini, kami terima daripada guru saya kata Allah takkan tolak. Mana boleh kita wajibkan Allah terima hajat kita sebagainya. Ni kaifiah-kaifiah begini yang menyebabkan sebahagian daripada pendakwah, sebagai ustaz menegur dan mengatakan bahawa tidak disyariatkan solat hajat. Bukan ditujukan pada solat untuk menerima hajat, tak. Ditujukan kepada kaifiah-kaifiah yang diajarkan tanpa ada dalil. Allahu alam. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.